Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi pula. Aku ingat masih pagi. Rupanya sudah malam lah. Selamat malam tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Jamal Tongkol terkenal kerana kekerasan. Keras hatinya. Bukan kekerasan keras itu, bukan. Bukan keras apa itu yang suka bergaduh, bukan. Tapi keras hatinya. Akhirnya dia disaman oleh Teresa dan teruklah dia kena. Tapi satu yang pelik berlaku, dia kena calon juga. Dia tetap dicalonkan, dia tetap dinamakan sebagai calon oleh Zahid Hamidi. Agaknya Zahid Hamidi mungkin lupa benda-benda yang berlaku kepada Jamal Tongkol ni. Itu dia punya nama panggilan. Okay? Teresa berkata, Jamal belum bayar saman, kelayakan jadi calon diragui. Dia kena saman tahu? Penyandang kerusi Parlimen Seputi Teresa Kwok menggesa SPR Suruhanjaya Pilihan Raya untuk membatalkan pencalonan Jamal Mad Yunus untuk bertanding pada pilihan raya di kerusi Sungai Besar. Dalam suratnya kepada pengerusi SPR, Abdul Ghani Saleh, Kok berkata dia telah memulakan prosiding kebangkrapan. Ini memang pelik nih. Sudah ada prosiding kebangkrapan ke atas Jamal pada 30 Ogos yang lalu. Berdasarkan kepada penghakiman yang diterimanya pada 26 Julai. Yang pelik, namanya tetap dimasukkan oleh Zahid Hamidi. Kalau dia bankrupt, parlimen apa jadi dengan parlimen dia lagi? Dia tak boleh jadi ahli parlimen, nanti pilihan raya lagi. Jamal masih belum menyelesaikan penghakiman tersebut dan prosiding kebangkrapan saya terhadap beliau masih sedang berlangsung, kata Kok kepada Abdul Ghani. Sehubungan itu, Kok menggesa SPR untuk menolak Jamal daripada menjadi calon semasa proses penamaan calon esok. Secara logiknya memang Jamal tidak layak lah. Kalau dia bankrupt, macam mana ni? Walaupun sekarang masih dalam prosiding, tapi dia sudah kalah di mahkamah. Dan dia sedang dalam proses untuk proceeding bankrupt. Jadi kalau dia bankrupt, minta maaf, dia tidak layak jadi calon. Dia tidak layak untuk memegang jawatan. Jadi, kenapa dia kena calon pun pelik juga. Semasa proses penamaan calon, pihak polis dan wakil Jabatan Insolvensi akan hadir untuk menapis calon. Itu memang tepat. Menurut perkara 48/1 Perlembagaan Persekutuan, seseorang individu hilang kelayakan untuk menjadi ahli parlimen jika adalah seorang bankrupt belum lepas. Atau banduan yang telah menjalani hukuman penjara lebih 1 tahun atau denda lebih 2,000 dan belum mendapat pengampunan. Menurut notis kebankrupan Kok, Jamal berhutang RM351.479.45. Lebih daripada lebih daripada yang ditetapkan untuk layak jadi bankrupt. Di Malaysia, kalau saya tak silap, undang-undang untuk jadi bankrupt 30,000. 30,000 boleh bankrupt. Yang ini 300,000. Menurut notis kebankrupan Kok, Jamal berhutang 351,000 itu. Pada 25 Julai yang lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Jamal supaya membayar sebanyak RM300,000 kepada Kok sebagai ganti rugi berhubung ucapannya pada 2017 yang mendakwa ahli parlimen DAP itu telah menyalahgunakan dana Yayasan Warisan Anak Selangor. Ini saman fitnah lah ini. Memang habislah. Memang kenalah dia sebab dia memfitnah. Dia kenalah RM300,000. Jamal membuat laporan kepada SPRM dengan tuduhan yang sama sehingga menyaksikan serbuan di pejabat Kok. Tiada pertuduhan dikenakan terhadap Kok. Kesian sungguh. Kantoi habislah Jamal kali ini. Kantoi habis. Jamal Yunus kantoi habis kali ini. Kenapa dia dikasih calon? Kamu tanyalah Zahid Hamidi. Banyak lagi calon lain lagi. Kenapa dia yang jadi calon? Kamu tanya Zahid Hamidi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Agaknya ini berita buruk untuk barisan nasional.
mereka dikatakan sekarang ini ketinggalan daripada Pakatan Harapan. Ada satu kajian yang telah dibuat oleh Merdeka Center. Satu kajian yang dibuat secara bebas oleh Merdeka Center. Dan ini adalah keputusannya. Kajian mendapati Barisan Nasional hanya mengikuti rapat Pakatan Harapan dari segi kecenderungan pengundi. Itu bermaksud Barisan Nasional berada di belakang. Mereka mengikuti rapat. Maksudnya mereka di belakang Pakatan Harapan. Di belakang Pakatan Harapan. BN mengikuti rapat pesaingnya Pakatan Harapan PH, iaitu di tempat kedua daripada segi kecenderungan pengundi. Dari segi kecenderungan pengundi, bagi pilihan raya umum PRU 15 berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Merdeka Center. Tinjauan yang dijalankan dalam kalangan 1,209 pengundi yang berusia 18 tahun mendapati 26% responden cenderung memilih Pakatan Harapan berbanding 24% memilih Barisan Nasional, diikuti Perikatan Nasional sebanyak 13%. Bagaimanapun, mereka yang mengatakan tidak mempunyai kecenderungan atau tidak pasti siapa yang akan mereka undi merupakan kumpulan terbesar dengan 31%. Nampaknya pengundi 18 tahun atau undi 18 yang baru saja otomatik ini memang mereka sekarang bingung. Tidak tahu siapa diundi sebab belum orang ini macam kertas putih. Jadi siapa yang baik sama diorang memang diorang undi. Tadi saya gunting rambut. Ini baru gunting rambut. Tukang gunting rambut saya adalah undi 18. Maksudnya beliau baru saja dicalonkan pula. Beliau baru sahaja didaftarkan sebagai pengundi secara otomatik. Maka malah dia tanya kepada saya bagaimana untuk pergi mengundi dan sebagainya. Jadi saya pun tanya dia, apa pendapat kamu dengan PRU kali ini? Ada sesiapa yang di dalam fikiran kamu atau sebagainya? Dan dia menjawab, tidak ada, tidak tahu, tiada pengalaman dan dia tidak kenal pun dengan banyak ahli politik Malaysia. Malah dia tidak tahu pun apa perjalanan politik di dalam Malaysia. Malah dia tidak tahu pun parti-parti politik yang ada dalam Malaysia. Inilah undi 18. Undi 18 bagaikan kertas yang betul-betul putih. Apa saja yang dimasukkan ke dalam mereka akan berkembang membiak besar. Jadi satu saja saya nasihat kepada dia lah. Saya kata kepada dia, pastikan apa yang kamu pilih ini adalah yang terbaik. Kerana undi ini adalah undi pertama kamu. Sekiranya kamu mau negara Malaysia bebas daripada rasuah, kamu undilah parti yang kamu rasa boleh membebaskan Malaysia dari rasuah, saya kata. Kalau kamu mau negara Malaysia sekali lagi berada di kebenaran yang sentiasa adil, tidak ada diskriminasi dan sebagainya, kamu pilihlah parti yang kamu rasa boleh membawa Malaysia di sana, saya kata. Sebab undi kamu hari ini, saya kata, akan menyebabkan konsekuensi akibat nanti ialah anak-anak kamu, ialah cucu-cucu kamu. Kalau hari ini kamu memilih parti yang membawa Malaysia kepada rasuah dan sebagainya, itu akan menyebabkan anak-anak kamu akan makan rasuah. Sekali lagi, saya kata begitulah. Jadi kalau kamu mau negara kita tidak ada diskriminasi dan sebagainya, saya kata semuanya adil, saksama dan sebagainya, maka pilihlah parti politik yang betul-betul, saya kata. Kalau tidak, kalau silap pilih, nanti negara kita akan jadi negara yang penuh dengan diskriminasi. Saya kata begitulah. Jadi dia tanya parti mana? Saya kata tidak tahu. Saya tidak beritahu, saya tidak berikan spesifik parti apa, kerana itu hak masing-masing, penilaian masing-masing. Okey. So inilah undi 18, sangat-sangat penting. Saya pun berharap supaya orang-orang politik, calon-calon memberikan tumpuan kepada undi 18 ini juga. Sebab mereka ini banyak tahu, sangat-sangat banyak. 4% enggan menjawab soalan tinjauan, manakala 2% lagi berkata mereka akan mengundi Gerakan Tanah Air GTA atau parti lain. Tinjauan tersebut dilakukan selepas Parlimen dibubarkan antara 19 dan 28 Oktober.
Bagi kecenderungan pengundi mengikut kaum, majoriti pengundi Melayu 32% memilih Barisan Nasional. Diikuti 29% mengatakan mereka tidak mempunyai kecenderungan atau tidak pasti. Kira-kira 20% memilih Perikatan Nasional, manakala Pakatan Harapan hanya kira-kira 13% sokongan. Oleh itu masih ada peluang 29% undi Melayu yang belum membuat keputusan, kata tinjauan itu. Okey. So itulah yang betul berlaku. Dan terakhir daripada saya harap semua rakyat Malaysia pergi mengundi ramai-ramai. Kita jumpa lagi.